Okay, so hari tu kita belajar radioaktif. Okay, pemesongan sinaran radioaktif dalam medan elektrik. So kita ada plat positif dengan plat negatif. Okay, yang ni sinar apa ni yang tak terpesong ni? Apa nama sinar ni? Respon. Gamma. Ya, ni nama dia sinar gamma, okay? Sinar gamma. Okay, kemudian yang ni sinar apa? Ni simbol apa ni? A stand for Alpha. alpha. Okey, kenapa sinar alpha dia terpesong pada plat negatif? Sebab apa? Kenapa sinar alpha dia terpesong pada plat negatif? Sebab sinar alpha ni Bercas positif. Ya, sinar alpha dia bercas positif dah. Okey, sekejap. Tak boleh pula dah. Sekejap. Baik. Okey, sinar alpha dia bercas positif. So bila dia bercas positif, dia terpesong pada plat negatif. Yang ni, yang B ni, B yang simbol B tu apa? Sinar apa tu? B. Kamu dapat ke ni? Okey, respon. Beta. Okey, B beta sinar beta. Kenapa sinar beta dia terpesong pada plat yang positif? Bercas negatif. Negatif. Sinar beta bercas negatif. So bila dia bercas negatif, dia terpesong pada plat positif. Yang sinar gamma ni, kenapa dia tak terpesong gamma ni? Sebab dia kenapa dia tak terpesong pada plat positif ke plat negatif ke? Dia tak terpesong sebab apa? Tak ada cas. Ya, tiada cas Sinar gamma tiada cas. Ataupun kamu boleh jawab sinar gamma dia neutral. So dia tak terpesong. Okey, sekarang ni kamu perasan tak kenapa sinar alpha ni kan dia pesong je sikit je. Tapi kalau sinar beta, dia punya pesongannya banyak, terpesong banyak. Kenapa sinar alpha terpesong sikit, sinar beta terpesong banyak sangat dia punya pesong dia. Agak-agak sebab apa? Siapa tahu? Jisim dia rendah. Ya, alpha. Betul. Sebab sinar alpha, kalau kamu tengok dalam jadual mana ke? Jadual tak tahu ni. Kalau kamu tengok sinar alpha kan, dia punya jisim dia bukan jisim dia rendah lah. Okey, tadi sinar alpha dia terpesong sedikit sebab dia punya jisim dia zarah alpha ni kan, zarah alpha dia punya zarah dia ni nukleus helium, jisim dia tinggi. Bila jisim dia tinggi menyebabkan dia terpesong sikit, okey? Jisim dia besar. So dia terpesong sedikit. Dia berat. Bila berat dia susah nak pesong, okey? So kalau soalan tanya kenapa pesongan sinar alpha tu dia pesongan dia rendah, tak berapa nak pesong kan? Sebabnya jisim zarah sinar alpha adalah tinggi. So dia susah nak terpesong. Yang ni beta ni, sinar beta ni tengok pesongan dia banyak kan, pesongan dia banyak sangat. Dia terpesong. Sebab apa? Respon. Sebab sinar beta ni sebab apa? Tadi sinar alpha dia punya zarah dia jisim zarah sinar alpha besar. Kalau ni beta jisim untuk zarah sinar beta
Ha? Jisim rendah. Jisim rendah. Ya, rendah. Okey, jisim untuk Zarah sinar beta rendah. So bila rendah dia ringan, bila dia ringan dia senang nak terpesong. Okey, senang nak terpesong. Okey, so kalau dia suruh lukis pemesongan sinar radioaktif, pastikan yang sinar alfa tu pesong dia sikit. Sinar beta pesong dia banyak. Okey, so nampak ada beza cara pesongan dia. Okey, tu kalau medan elektrik dalam medan elektrik. Okey, lagi apa lagi? Sinar radioaktif juga boleh terpesong dalam medan magnet. Okey, tahukah magnet? So, okey ni magnet. Yang bahagian atas ni magnet dia, cikgu cikgu labelkan dia selatan magnet ni bahagi kutub selatan. Itu saya jawab salah. Okey, selatan. Okey, yang bawah ni kutub magnet utara. Okey, macam mana dia pesong? Okey. So mana radioaktif kita? Ni radioaktif kita. So sumber ni radioaktif kita dia akan keluarkan sinar radioaktif kan, iaitu sinar apa? Alfa, beta, gamma. Betul tak? Alfa, beta, gamma. Nampak ke tu? Okey, yang mana yang takkan terpesong dalam medan magnet? Kamu rasa alfa ke, beta ke, gamma yang takkan terpesong dalam medan magnet? Dia sama macam medan elektrik. Tadi medan elektrik yang tak terpesong sinar apa? Gamma. Gamma. Sinar gamma kan. Sinar gamma tak akan terpesong kan dalam medan elektrik. Sama juga dalam medan magnet. Okey, dalam medan magnet. Dalam medan magnet yang ada magnet utara dengan magnet selatan ni, sinar gamma dia tak akan terpesong tidak akan terpesong. So bila kamu nak lukis sinar gamma tu, make sure kamu lukis sinar gamma tu straight je. Dia straight je lah macam ni. Dia straight. So tu adalah sinar gamma. Dia punya space dia kecil tak apa. Okey, ni yang tiup GM ni. Kenapa nak letak tiup GM ni? Untuk mengesan sinar radioaktif. So kalau dia sinar radioaktif dia akan buat bunyi apa? Kamu akan dengar bunyi apa? Bunyi bunyi apa dengar? Kalau ada sinaran radioaktif ni. Tak ingat dah bunyi apa? Bunyi klik, 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 klik. Bunyi klik, okey? Okey. Itu sinar gamma dia takkan terpesong. Yang akan terpesong ni sinar alfa dengan sinar beta. Okey, macam mana dia nak terpesong? Dia akan terpesong pakai dia guna ni. Dia guna tangan kiri Fleming nama dia. Ni kalau belajar elektromagnet, kamu akan biasalah ni dengan tangan kiri Fleming. Tapi kita tak belajar lagi kan elektromagnet. So, tak apalah kita belajar je lah yang dalam radioaktif ni. Okay. Tangan kiri Fleming dia ada pakai 3 jari. Okay, ni cikgu akan tunjuk lah. Tangan cikgu. Sekejap Mana tu? Ada kamera ke? Tak ada kamera sini. Oh ni. Nampak tak? Korang nampak ke cikgu Nampak. Nampak. Nampak? Okey, sekejap Macam mana nak tunjuk? Okey, memulakan. Okey, memulakan dia macam tembak dia macam tembak pistol. Cikgu tak mesti, kalau keluar kat kamera tu pakai. Okey, cikgu sekarang ni pakai tangan kiri. Dekat kamera kamu keluar mana? Tangan kiri ke tangan kanan? Kiri. Cikgu pakai tangan kiri kan? Okey. So, tangan kiri kan. Okey, dia macam main pistol. Okey, main pistol. Dia macam tembak macam ni. Okey, dia ada ibu jari dengan jari kedua.
Okey, yang ibu jari ni kan dia tunjuk arah. Okey, ibu jari tunjuk arah. Sekejap, cikgu boleh ke conteng kat sini ya? Sekejap susah nak conteng. Okey. Ibu jari tunjuk arah. Jari kedua ni kan dia tunjuk arah medan magnet. So macam mana kita nak tunjuk arah medan magnet? Nak senang ingat kan, tips dia adalah bila kita tembak, kamu kena ingat ni je. Selalu ingat ni, tembak. Kan kita ada utara dengan selatan kan? So kamu ingat je tembak setan. So sekarang ni senang ingat kan, tembak setan. Kan selatan kalau cikgu potong lah tu kan jadi setan kan. So tembak setan. So sekarang ni setan kat mana? Atas ke bawah? Ni respon. Atas. Kamu nampak juga kan handout cikgu tu yang kat tepi, nampak tak? Dia tak nampak Tak nampak Nampak. Hah? Nampak. Nampak sekejap. Tapi handout cikgu yang ni yang rajah 5.13 ni medan magnet. Korang nampak yang tu ke? Ke nampak lain? Cikgu rasa korang nampak lain. Rajah 6.13 nampak. Sekejap, cikgu rasa cikgu kena tolak yang ni kot. Ni. Okay, kejap. Okay, kejap cikgu. Cikgu. Mana tu? Kejap. Sekejap, tutup kamera sekejap. Okey, sebenarnya kamu nampak ke yang ni? Yang rajah 5.13 ni? Respon nampak ke rajah 5.13? Nampak. Nampak. Lepas tu kalau cikgu buka kamera ni, kau nampak rajah 5.13 kat tepi tu? Nampak. Oh, nampak okey. Okeylah, aku nampak. Okey, so kita ada magnet utara kat bawah, magnet selatan dekat atas kan. So jadi cikgu kata apa? Tembak setan kan. So setan dekat atas. So kamu tembaklah setan tu kat atas. Tembak macam ni. Boleh? Nampak mana ke jari cikgu ni? Nampak? Boleh? Tembak setan kat atas. Dah? Nampak. Boleh. Boleh. Okey, lepas dah tembak setan dekat atas, nanti kamu keluarkan jari yang ketiga. Ni jari yang ketiga tu keluarkan macam ni. Okey. Jari ketiga tu dia mesti 90 darjah tau dengan jari yang kedua. Okey. Sekarang ni jari ketiga tu mewakili sinar alfa jari ketiga tu mewakili sinar alfa. Okey. So sekarang ni kan jari kamu dia macam ni lah. Okey, mula kamu tembak setan. Mana tangan cikgu Okey. Sekejap. Okey. Mana? Di sini. Okey. So kamu tembak setan dekat atas. Lepas macam ni tembak setan. Lepas tu jari yang ketiga tu kamu keluarkan. Okey, jari ketiga tu sinar alfa. Okey, so sinar alfa dia pergi kanan kan? Dia pergi ke arah kanan kan? Okey, sekarang ni sinar alfa tu dia akan terpesong Dia bukan macam sinar gamma tak terpesong. Dia akan terpesong. Macam nak tahu pesong dia? Pesong ke mana? Dia pergi pesong ke mana? Okey, tengok ibu jari kamu. Dia terpesong ke arah kamu. Betul tak? Korang buat tak benda ni? Betul. So sinar alfa dia akan terpesong ke arah kamu. Okey, dia akan terpesong ke arah kamu. Jadi kamu pun lukis sinar alfa tu dia terpesong ke arah kamu. Macam tu, terpesong ke arah kamu.
So kalau sinar alfa ni terpesong ke arah kamu, jadi sinar yang lagi satu tu, sinar beta tu, dia akan pesong ke arah yang berlawanan lah, ke arah yang menjauhi kamu. So kamu buat dia pesong mana? Hai, kenapa pula laptop ni blinking pun ni? Okey. So, tadi sinar alfa terpesong ke arah kamu. Jadi sinar yang beta tu dia akan terpesong ke arah yang berlawanan dia pula. So, cara lukis dia macam ni lah. Macam tu. Boleh? So, yang ni sinar alfa terpesong ke arah kamu. Sinar beta pula dia terpesong yang ke arah depan pula. Ke arah depan yang berlawanan. Ke arah depan pula. Jadilah pemesongan dia. Okay, faham ke? Faham? Faham. Faham. So itulah pemesongan dia. Okay? Okay. Lagi apa lagi? Okay, yang ni lah. Okay, ni apa maksud ni? Arah. Okay, sekejap. Rajah 5.14 ni korang nampak tak? Rajah 5.14 nampak? Nampak. Okay, nampak. Okey, sekarang ni radioaktif, sumber radioaktif. Okey, kita tahu dia akan keluar sinar alfa, beta, gamma kan. Okey, alfa. Yang tak akan terpesong, senang je. Yang tak akan terpesong sinar apa? Sinar apa? Respon, sinar apa yang tak akan terpesong ni? Gamma. Sinar gamma. Okay, sinar gamma tak akan terpesong lah. So senanglah nak lukis untuk sinar gamma. Ini confirm dalam satu markah kan. Sinar gamma ni. Yang masalahnya alfa dengan beta. Okay, alfa dengan beta sama je. Kita pakai juga tangan kiri ni tembak. Kita tembak dulu apa? Tembak. Tapi tadi cikgu bagi tips dia tembak setan kan. Okay, sekarang ni kat mana pula setan dia ni? Dia tak tunjuk pula magnet utara dengan magnet selatan dia. Okay, sebab dia benda ni, dia kena belajar elektromagnet dulu baru boleh belajar benda ni. Dia kata apa? Medan magnet keluar daripada permukaan kertas. Maksudnya kan? Okeylah, apa maksud medan magnet keluar daripada permukaan kertas ni? Maksudnya, kamu abai. Maksudnya kan? Okay, ni radioaktif. Okey, yang ni cikgu cakap lah yang ni bahagian depan. Lepas tu yang ni bahagian belakang radioaktif. Okey, ni depan radioaktif, ni belakang radioaktif. Okey, yang depan radioaktif ni kita akan letak magnet apa ni? Magnet utara. Lepas tu yang belakang radioaktif ni kita akan letak magnet selatan. So kita ada depan dengan belakang, depan radioaktif, belakang radioaktif. Jadi sekarang ni kita nak kena tembak apa ni? Tembak setan kan? So nak tembak setan, macam nak tembak setan ni? Boleh bayangkan ke? So, depan apa tadi? Depan magnet utara kan? Depan magnet utara, lepas tu kat tengah, magnet tengah-tengah dia letak radioaktif. Lepas tu belakang dia tu letak magnet selatan. Macam ni lah. Okey, sekejap korang nampak ke ni? Okey, contohnya ni pen marker pen marker yang merah ni, yang ni radioaktif. Okey, lepas tu depan radioaktif ni cikgu akan letak magnet utara. Okey, lepas tu yang pen marker kat belakang radioaktif ni cikgu letak magnet selatan. Belakang cikgu letak magnet selatan. So boleh bayangkan tak? Boleh ke? Boleh. Okey, so magnet utara dekat depan, magnet selatan dekat belakang radioaktif tu. So bila kita nak tembak setan, so tembak ke arah mana ni? Misalnya kita akan tembak ke arah sini betul tak? Tembak ke arah kamu lah. Faham tak ni? Kamu ambil pistol, tembak selatan. So tembak selatan maksudnya tembak ke arah kamu lah sebab selatan tu dekat belakang tadi kan. Okey, lepas tu yang macam ni tembak.
Okey, sekarang ni keluarkan jari yang mana cikgu punya kamera dulu. Okey. Kan macam mana tadi? Tadi ni susah dalam jari ni. Aduh. Kau nampak ke cikgu punya tembak ni? Okey, so bila tembak ke arah kamu, okey sekarang ni keluarkan jari ketiga. Jari ketiga apa? Jari ketiga tu sinar alfa kan? So sinar alfa ke mana? Sinar alfa dia ke atas ni. Kan semua sinar ke atas. So kamu kena tembak macam ni ah. Mana ni? Kamu kena tembak sinar alfa, tembak ke arah kamu, and then sinar alfa tu ke atas. So bila sinar alfa tu ke atas, so tengok pesong ke mana ni? Pesong kanan ke pesong kiri? Respon. Kiri. Pesong kiri ke? Tak pesong Eh. kanan ke? Kanan. Okey, memula okey, tengok mana magnet utara dengan magnet selatan. Magnet utara dekat depan, magnet selatan ni dekat belakang radioaktif. So kita kena tembak setan ni. So cara tembak setan ni tembak kat arah kamu lah, betul lah. Tembak kat arah kamu. Okey. Bila tembak kat arah kamu, kemudian keluarkan jari ketiga. Jari ketiga tu sinar alfa. Sinar alfa semua sinar radioaktif menghala ke atas, betul tak? Semua sinar radioaktif ni menghala ke atas. So kamu kena jari ketiga tu kena bawa ke atas. So dia akan jadi macam ni semua dia akan jadi macam ni. Okey, so sinar alfa tu ke atas. So macam ni. So kamu nak buat macam ni tau. So sekarang sinar alfa pergi mana? Tengok ibu jari. Ibu jari. Pesong kanan ke pesong kiri? Kanan. Pesong kanan kan. Sebab itulah sinar alfa dia pesong ke kanan, okey? Sinar alfa dia pesong kanan. So kalau sinar alfa dia pesong kanan, sinar beta tu dia pesong kiri. Macam tu je. So nanti dalam dewan exam memang korang akan main lah dengan tangan-tangan ni macam ni Ni nama dia tangan kiri Fleming. Faham ke? Faham? Cikgu. Ya. Nak minta ulang lagi sekali boleh? Yang mana? Belajar 5.13 ke 5.14? 14. Yo, 5.14. 5.14 ni kamu sebab pening sebab tak tahu mana magnet utara, mana magnet selatan Okey, kalau dia kata medan magnet dia keluar daripada permukaan kertas, maksudnya kan kalau kita belajar elektromagnet, kamu akan faham lagi detail lah pasal ni. Tapi sebab kita tak belajar lagi elektromagnet, kan cikgu lompat kan tajuk pergi radioaktif. Sebab tu kamu tak berapa faham. Tapi tak apalah, setakat ni yang kamu perlu tahu, kalau medan magnet keluar daripada permukaan kertas, dia nak tunjuk yang depan dia tu letak magnet utara. Okay, depan radioaktif tu letak magnet utara. Belakang radioaktif tu letak magnet selatan. Radioaktif kat tengah-tengah dia. Itulah maksud dia medan magnet keluar. Okey. Tapi kalau dia kata kat situ medan magnet masuk, maksudnya okey, kalau ni letak radioaktif, okey, sumber radioaktif kat tengah dia. So kalau medan magnet masuk kan, maksudnya kat sini letak magnet utara. Yang kat sini pula letak magnet selatan. So medan magnet dia masuk ke arah selatan. Itulah beza dia. Medan magnet masuk dengan medan magnet keluar. Kalau medan magnet keluar, kan medan magnet keluar. So, sekejap Kalau medan magnet keluar, maksudnya kan, okey, ni letak radioaktif kat tengah dia. So kat sini kita letak magnet utara. Yang kat sini pula kita letak magnet selatan. So medan magnet medan magnet, arah medan magnet dia memang utara ke selatan tau. Sebab tu cikgu kata tembak setan. So medan magnet utara ke selatan. Macam ni maksudnya medan magnet keluar. Sebab tu kena tembak setan. Yang tu faham tak yang ni? Kedudukan magnet ni. Faham. Faham. Okay, so medan magnet
Ya. Kalau tak tembak-tembak yang tembak setan ni maksudnya apa dia? Selatan ni menghadap kita ke Oh, balik maksud depan. okey, maksudnya sekarang ni kamulah magnet apa? Sekarang ni kamulah magnet selatan. So tembak diri kamulah. Okey. Kamu magnet selatan, lepas tu depan kamu tu apa? Radioaktif. Lepas tu yang lagi depan lagi tu magnet apa? Magnet utara. So bayangkanlah magnet selatan ni kamu ni kamu. So tembak diri sendiri. Okey. So sekarang ni radioaktif dia akan keluarkan sinar alfa, beta, gamma. Jadi kat sini alfa, beta, gamma. Semua ni ke atas. Okey, semua tiga-tiga sinar ni ke atas. Yang tak akan terpesong sinar gamma. So sinar gamma memang tak akan terpesong lah. So senanglah sinar gamma. Okey, yang sekarang ni masalahnya alfa dengan beta kan. Okey, tu yang kena pakai tangan kiri Fleming. Kamu tahu mana sinar alfa pesong, nanti automatik kamu akan tahu sinar beta dia pesong mana. So pakai tangan kiri ni. Okey, so tangan kiri ni kita tembaklah setan. So setan tembak mana? Tembak sini kan. Tembak diri kamu, betul tak? Semua orang buat, tembak diri sendiri. Dah. Dah. Lepas tu jari ketiga tadi cikgu kata jari ketiga mewakili apa? Sinar apa tadi jari ketiga? Mewakili sinar jari yang ketiga. Mewakili sinar apa tadi jari ketiga? Mewakili sinar Beta. Alpha. korang ni. Alpha Alpha. Alpha. Okey, so jari ketiga mewakili sinar alfa. So tadi semua sinar pergi atas kan. So jari ketiga ni kamu kena pusing macam ni Boleh? Dah jadi macam ni dah. Tapi tembak tu masih tembak setan lah. Masihlah tembak diri kamu dulu. Tapi sinar alfa ni yang ke atas ni kan, yang jari ketiga ni. So nak tahu pesongan dia, tengok ibu jari. Ibu jari ke mana ni? Ibu jari ke mana? Ke kanan kan? Sebab itulah sinar alfa tu pesong ke kanan. Okey, buatlah sinar alfa pesong ke kanan. So kalau sinar alfa pesong ke kanan, sinar beta pesong ke kiri. Semua orang nampak ke? Semua orang dapat ke? Dapat. Dapat kan? Macam itulah. Okey. Sekarang ni, tadi mana tadi? Ni sinar gamma tak terpesong. Tadi sinar alfa pesong kanan, sinar beta pesong kiri. Tapi cara pesongan dia, kamu tahu kan tadi alfa jisim dia apa? Jisim sinar alfa. Berat ke ringan alfa tadi? Tadi sinar alfa jisim dia apa? Tinggi. Tinggi kan, dia berat kan. So bila berat kamu buatlah pesongan dia tak berapa nak terpesong. Buatlah macam ni kan, tak berapa nak terpesong. Tapi sinar beta jisim dia ringan kan. So bila jisim sinar beta jisim dia ringan, kamu buatlah dia punya pesongan dia pesong sangat macam ni Okay, so ni sinar beta. So jadilah macam dalam gambar ni, okay. So sinar gamma tak terpesong, alfa terpesong kanan, pesong sikit je. Sebab apa? Sebab dia berat kan, jisim dia besar. And then sinar beta sinar beta pesong dia sekejap kenapa kat ni sekejap sinar beta pesong dia sekejap. Kenapa laptop cikgu on off ni? Okay, so sinar beta ni dia pesong dia banyak, okay? Sebab dia ringan, jisim dia rendah. So kalau kamu tahu alfa pesong kanan, beta mestilah pesong kiri. Macam tu. Dia mesti opposite berlawanan. Boleh ke setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh Okay. Dah settle lah tu pasal tangan-tangan ni. Okay dah lagi dah. Okay dah stop lah video ni. Okay next. Kita pergi ni pula.
Kira-kira lah. Dah pukul berapa dah? Pukul 10.09 dah. Okey. Mana tu lah? Okey, macam okey dia punya ni pula rebutan. Okey. Okey, so kamu tahu kan radioaktif? Nampak ke cikgu contoh ni respon? Nampak. Okey. So radioaktif ni dia akan mereput. Okey, kenapa dia mereput? Siapa ingat kenapa radioaktif ni dia akan mereput? Sebab apa? Nukleus dia apa? Dia punya nukleus dia stabil ke tak stabil? Tak stabil. Nukleus dia tak. Kejap kenapa letak cikgu ni? Sekejap. Off kejap tak? Kejap on ni pening pula. Apa cikgu tutup dia ni? Dah. Aduh. Okey. Okey, so radioaktif ni dia mereput sebab nukleus dia tak stabil. So bila dia tak stabil dia akan mereput sampailah jadi stabil. So bila dia mereput dia akan keluarkan sinar radioaktif dia akan keluarkan sinar apa? Respon sinar apa dia keluar? Ada 3 jenis sinar. Sinar apa? Dah tidur dah ke? Hello. Alpha, beta, gamma insyaAllah. Alpha, lepas tu beta, lepas tu gamma. Okey, macam mana nak tahu dia keluar sinar alpha ke, beta ke, gamma ke? Okey. Caranya adalah tengok persamaan. Okey, persamaan. Contohnya kalau nak tahu dia keluarkan sinar alpha kan dia punya zarah dia kan helium, helium 42. Okey. Dia formula dia macam ni. Maksudnya kan ni apa ni? A ni nombor nukleon. Z tu nombor apa? Nombor proton kan. So nombor nukleon tu dia akan tolak 4, nombor proton dia akan tolak 2. So dia keluarkan sinar alpha. Okey, contohnya kamu tengok ni. Kita ada uranium, kita ada thorium. Okey, kamu tengok 238 dengan thorium 234. Berapa kurang ni? 238 tolak 234 berapa? Respon. 238 tolak 234. 4. 4. Lepas tu nombor proton dia. Nombor proton dia 92 kan. Jadi 92 dengan 90 ni. So berapa beza ni? 92 tolak 90. 2. So 42. Kalau 42 nampak sangatlah dia keluarkan apa? Zarah helium iaitu 42. Maksudnya dia mengeluarkan sinar apa ni kalau helium 42? Dia mengeluarkan sinar alpha. Jadi uranium ni dia mereput dia keluarkan sinar alpha. Bila dia keluarkan sinar alpha bila dia mereput dia jadilah unsur lain iaitu thorium. Thorium yang 234 90. Bila kita tolak kita dapat 42. Maksudnya 42 tu helium jadi sinar alpha. Macam itulah nak tahu. Okey, contohnya radium. Radium ni dia mereput dia keluarkan sinar apa? Alpha ke beta ke gamma. So kamu tolaklah 226 tolak 22 berapa? 226 tolak 222. 4. 4. Yang ni 88 tolak 86. 2. So nampak sangatlah dia keluarkan. So nampak sangatlah dia keluarkan sinar alpha, okey, zarah helium kan. So daripada radium jadilah nukleus baru radon. Okey, next. PO, polonium. Dia jadi plumbum pula. Okey, tengok nuclear number dia 210 dengan 206. Bila kita tolak dapatlah 4. Yang ni nombor proton 84 tolak 82 jadilah 2. So 42 ni helium. So kalau helium kamu tahulah dia keluarkan sinar alpha. Macam itulah. Okey, tu sinar alpha. Kalau dia keluarkan sinar beta pula. Macam mana sinar beta? Okey, kita ada thorium dengan PA. PA tu apa? PA apa? Siapa tahu PA tu bahan unsur apa?
So korang tengoklah handphone PA tu apa. Cikgu tak. Kalau TH ni Tovium. Tovium. Kalau PA? Siapa tahu PA tu apa? Aku tengok pula jadual perkala. PA. PA adalah, jangan cikgu Google. PA. Chemistry. Chemistry. Oh, PA nama je ni lah. Protactinium. Protactinium. Tak, benda ni kamu tak payah hafal pun Kamu just tahu, kena tahu je dia keluar sinar alpha ke beta ke gamma ke. Nah, tapi saya nak bagi tahulah PA2 macam mana sebut ni? Protactinium. Protactinium. Okey. So kamu tengok 2, 3, 4 nombor nukleon. Yang ni pun 2, 3, 4. Dia tak berubah. Okey, dia tak berubah. Tapi yang ni nombor proton dia, yang ni 90, yang ni 91. Maksudnya dia tambah 1 kan, 90 tambah 1. So kalau macam tu kan, dia adalah elektron kosong negatif 1. So ni mewakili sinar apa ni? Ni mewakili sinar zarah elektron tu sinar apa? Sinar beta. So formula nak tahu dia keluar sinar beta, dia punya formula dia macam ni. Nombor nukleon tak berubah, tapi nombor proton dia tambah 1. Okey, nombor nukleon tak berubah, 2, 3, 4 jadi 2, 3, 4 juga. And then yang ni nombor proton 90 ni tambah 1 jadi 91. So nampak sangatlah dia keluar